باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا زدنا علما نافعا مباركا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Alhamdulillah. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita bincangkan di dalam masalah solat qasar. Dan hari ini kita akan membincangkan perkara yang terakhir di dalam bab solat qasar. Kemudian kita akan masuk pula perbincangan di dalam masalah solat jamak. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan bersama di mana kita mengetahui di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala memberi beberapa keringanan, rukhsah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Taala ingin keringanan bagi kita dan bukan ingin kemudaratan, kesukaran bagi hamba-hambanya. Maka dengan demikian, ketika seseorang yang sedang bermusafir, mereka boleh mengqasarkan solat. Minggu yang lalu juga telah kita kupaskan di dalam bab mengqasarkan solat. Di sana para ulama berbeza pendapat jarak sejauh mana boleh dikasarkan. Ada mengatakan jarak perjalanan 1 hari 1 malam, 3 hari 3 malam, 2 marhala dan sebagainya. Namun kita juga mengetahui ada sebahagian ulama berpendapat daripada masyarakat ataupun kebiasaan orang menyebutkan tentang musafir, maka selagi mana dia itu dikira musafir, maka dia boleh mengqasarkan solatnya. Maka bagi warga negara Singapura, apabila kita keluar negara bermusafir, maka kita boleh mengqasarkan solat. Bagi mereka yang tinggal di dalam negeri yang besar, negara yang besar, maka sekiranya dia berjalan jauh, maka apabila dikira sebagai musafir, maka dia boleh mengqasarkan solatnya walaupun dalam sebuah negara yang sama. Sebagai contoh, orang Johor yang mereka itu bermusafir lebih daripada 2 marhala pergi sampai ke Kuala Lumpur atau sebagainya, maka mereka boleh mengqasarkan solat walaupun berada dalam negara yang sama. Perbincangan seterusnya yang telah kita kupaskan minggu yang lalu juga adalah di mana seseorang yang hendak pergi jauh, hendak bermusafir, bila dia boleh mula mengqasarkan solatnya. Mula mengqasarkan solat. Jadi telah kita bincangkan pada pertemuan kita yang lalu, seseorang yang hendak bermusafir, katakan nak pergi umrah ataupun nak pergi Thailand atau nak pergi KL, selagi mana dia masih berada dalam rumahnya, dia belum boleh mengqasarkan solat. Akan tetapi apabila dia telah keluar daripada perkampungannya, nescaya dia dah boleh mengqasarkan solatnya. Orang Singapura nak pergi KL, kalau dah lepas daripada Tambak Johor, walaupun berada di Johor Bahru, sebenarnya dah boleh mengqasarkan solat. Telah kita kupaskan dalam masalah itu. Sekiranya dia belum keluar rumah, dia berada dalam rumah, dia tidak boleh mengqasarkan solat. Tetapi boleh tak dia menjamakkan solatnya, Zuhur dan Asar di dalam rumahnya? Itu perbincangan yang lain. Itu perbincangan dalam bab solat jamak yang bakal kita kupaskan juga nanti selepas kita kupaskan dalam bab solat qasar ini, insya-Allah. Kita telah mengetahui bahawasanya solat qasar itu adalah solat 4 rakaat di mana dia buat 2 rakaat. Hanya solat 4 rakaat saja boleh dikasarkan. Solat maghrib 3 rakaat tidak boleh dikasarkan. Jadi nescaya dapat kita mengetahui solat yang boleh dikasarkan adalah solat zuhur, asar dan isyak. Demikian para jemaah. Persoalannya, apabila seseorang itu mengkasarkan solat yang 4 rakaat, dia buat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala berikan keringanan, bagaimanakah pula dengan solat sunatnya, solat qabliyatan, ba'diyatan?
Jadi adakah dia masih lagi hendak tunaikan solat sunat ataupun dah tak perlu solat sunat? Kalau kita seseorang itu nak tunaikan solat sunat qabliyah, solat itu solat sunat qabliyah, ba'diyah. Kalau nak tunaikan solat qabliyah dan ba'diyah, maka dengan demikian lebih dalam bab min babil aula. Maksudnya daripada awak nak tunaikan solat sunat 2 rakaat adalah lebih afdal awak buat 4 rakaat solat fardu. Sebab pahala solat fardu memang tak sama dengan pahala solat sunat. Solat fardu pahalanya lebih besar daripada solat sunat kerana ini kewajipan. Kalau yang fardu itu 4 rakaat telah dijadikan 2 rakaat, lalu awak nak buat 2 rakaat pula solat qabliyah, might as well jangan solat qabliyah, lebih baik solat fardu 4 rakaat. Maka dengan demikian para jemaah, persoalannya seseorang yang sedang mengkasarkan solat, adakah dia dituntut menunaikan solat sunat qabliyatan, ba'diyatan? Jawapannya dia tidak dituntut. Tak perlu tunaikan solat qabliyatan, ba'diyatan. Seperti mana saya katakan, kalau awak nak tunaikan solat qabliyah zuhur, might as well awak buat zuhur 4 rakaat lebih afdal. Betul kan? Zuhur yang 4 rakaat fardu telah dijadikan 2 rakaat untuk memberikan keringanan, lalu awak nak buat 2 rakaat sunat pula. Jadi macam kontradik. Maka atas dasar demikian, tak dituntut kita menunaikan solat sunat qabliyatan dan ba'diyatan apabila kita tunaikan solat qasar, kecuali apa? Kecuali katakan kita sedang bermusafir, dah sampai kat Terengganu, lalu sampai kat situ dilaungkan azan. Dah dilaungkan azan, memang semua tunaikan solat qabliyah. Maka kita nak tunaikan solat qabliyah, silakan. Kita dah sampai satu tempat, kemudian dilaungkan azan, sementara nak tunggukan solat fardu, maka kita boleh tunaikan solat sunat, silakan. Kerana lepas itu kita akan tunaikan solat berjemaah. Dan telah kita kupaskan juga, apabila seseorang yang bermusafir pergi ke suatu negara, di tempat itu dia berhenti di sebuah masjid. Kalau imam solat, dia nak solat berjemaah bersama imam, dia tidak boleh mengqasarkan solat. Imam buat 4 rakaat, dia kena buat 4 rakaat juga. Demikian para jemaah, alhamdulillah perkara-perkara yang telah kita kupaskan. Di dalam masalah solat qabliyah, ba'diyah telah kita sebutkan, kita tak dituntut untuk tunaikan solat qabliyatan, ba'diyatan. Adakah di sana pengecualian? Adakah di sana solat-solat sunat yang lain di mana kita masih lagi dituntut untuk tunaikan solat sunat tersebut walaupun kita berada dalam keadaan musafir? Ini perbincangan seterusnya yang perbincangan terakhir di dalam bab solat qasar sebelum kita pindah bab yang baru, yakni bab solat jamak insya-Allah. Maka di muka surat 153 bab I, solat sunat dalam perjalanan. Penulis mengatakan, jumhur ulama berpendapat bahawasanya mengerjakan solat sunat bagi seseorang yang dibolehkan mengqasarkan solat disebabkan musafir tidaklah dimakruhkan, sama ada solat sunat rawatib maupun solat-solat sunat yang lain. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahawasanya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ightasala fi baiti Ummi Hani yauma Fathil Makkah wa shalla 8 rakaat. Rasulullah SAW pernah mandi di rumah Ummu Hani pada hari penaklukan kota Mekah, lalu baginda mengerjakan solat sebanyak 8 rakaat. Dari Abdullah bin Umar bahawasanya Nabi SAW kerap mengerjakan solat di atas kenderaannya dengan menghadap ke arah yang dituju kenderaannya sambil memberi isyarat dengan kepala. Jadi perbincangan di sini adalah, adakah Nabi SAW pernah solat sunat walau ketika dalam perjalanan? Ya, Nabi SAW pernah solat sunat ketika dalam perjalanan, dan ketika Nabi solat sunat, Nabi kalau dalam perjalanan naik unta, Nabi terus solat walaupun Nabi berada di atas untanya. Ini perbincangan lah, maksudnya pernah Nabi SAW tunaikan solat sunat. Al-Hasan berkata, meskipun sahabat-sahabat Nabi SAW sering bermusafir, mereka tetap mengerjakan solat sunat sebelum dan sesudah solat fardu. Sebagian daripada mereka masih lagi tunaikan solat sunat. Tetapi Ibnu Umar dan ulama selainnya berpendapat solat sunat ketika dalam perjalanan, baik sebelum
atau sesudah solat fardu sebenarnya tidak disyariatkan kecuali solat sunat tengah malam. Baik. Jadi di sana para sebahagian ulama ada mengatakan memang kita boleh tunaikan solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Tetapi seperti mana saya katakan, awak solat fardu dah buat 4 rakaat. Kemudian nak solat yang solat fardu 4 rakaat, awak dah buat 2 rakaat. Kemudian awak nak solat sunat qabliyah dan ba'diyah pula. Maka atas dasar demikian kurang wajar. Maka atas dasar demikian di sini kita lihat Ibnu Umar dan sebahagian besar para ulama mengatakan solat sunat dalam perjalanan qabliyatan ba'diyatan sebenarnya tak disyariatkan. Tak dituntut. Jadi Ibnu Umar dah tekankan demikian. Kecuali antara lain, orang yang berada dalam perjalanan, boleh tak dia tunaikan solat sunat? Kalau nak tunaikan, boleh. Antara lain solat-solat yang masih lagi dituntut apa dia? Sebagai contoh, solat qiyamul lail. Kalau katakan kita berada di satu tempat, waktu malam, hati gelisah, tak tahu apa nak buat lah. Selalunya waktu malam begini kalau kat negara kita solat sunat. Boleh tak dia tunaikan solat qiyamul lail? Jawapannya diperbolehkan. Silakan. Bahkan pada suatu hari Ibnu Umar melihat suatu masyarakat mengerjakan solat sunat setelah solat fardu dalam perjalanan, lantas dia menegur. Jadi Ibnu Umar ketika dia nampak sebahagian sahabat yang menunaikan solat sunat sebelum atau sesudah, maka Ibnu Umar mengatakan, seandainya aku hendak mengerjakan solat sunat, tentulah aku akan mengerjakan solat fardu dengan sempurna 4 rakaat. Seperti mana kita katakan tadilah. Kalau nak tunaikan solat qabliyatan, ba'diyatan, might as well aku jangan kasar solat buat 4 rakaat. Iaitu tanpa mengkasarkan solatnya. Wahai anak saudaraku, aku pernah mengiringi Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan. Aku pernah mengiringi Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan dan aku melihatnya tidak pernah melakukan lebih daripada 2 rakaat sehingga wafatnya. Aku pernah mengiringi Abu Bakar dalam suatu perjalanan, namun solatnya tidak pernah melebihi daripada 2 rakaat. Demikian pula halnya Umar dan Uthman. Ibnu Umar lalu membaca ayat yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam perilaku Rasulullah SAW terdapat tauladan yang baik bagi kalian. Ibnu Umar mengatakan beliau ikut Nabi bermusafir, Nabi SAW tidak menunaikan solat qabliyatan dan ba'diyatan. Ringkasan cerita seperti mana yang saya sebutkan tadi, maka kalau kita memang solat qasar, maka tak diperlukan untuk kita mendirikan solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan dan Ibnu Umar telah disatukan secara maksudnya oleh Ibnu Qudamah. Bahawasanya hadis Al-Hasan menyatakan tidak ada salahnya jika dilakukan solat sunat ketika musafir. Sedangkan hadis Ibnu Umar tidak ada salahnya pula kalau ditinggalkan. Ringkasan, siapa nak buat silakan, tetapi sebenarnya tak dituntut, tak perlu buat. Pengecualian apa dia? Kecuali solat qiyamul lail. 1. Tak disebutkan dalam kitab kita ini, ada sebagian ulama menjelaskan juga, kita selain daripada solat qiyamul lail, kita juga kalau nak masih lagi digalakkan, dituntut tunaikan solat qabliyah fajar. Solat sunat fajar. Solat sunat sebelum subuh. Solat sunat sebelum subuh tetap digalakkan untuk seseorang mengamalkannya, melakukannya, menunaikannya. Ada beberapa sebab. Pertama, dalam sebuah hadis disebutkan, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka tak ada sedemikian, kita tetap digalakkan mendirikan solat sunat sebelum solat fardu subuh. Ustaz, tadi kan Ustaz katakan, kalaulah kita nak tunaikan solat sunat, qabliyah ke ba'diyah, lebih baik jangan kasar. Betul kan? Habis kenapa pula Ustaz kata kita tunaikan solat subuh, solat sunat sebelum subuh? Di sini kita lihat,
solat sunat qabliyatan dan ba'diyatan yang saya sebutkan tadi adalah solat-solat asalnya solat fardu 4 rakaat. Lalu kita kasarkan jadi 2 rakaat. Awak dah kasarkan solat fardu, lalu nak tunaikan solat sunat, maksudnya jangan kasarkan solat fardu. Jadi atas dasar demikian, tak perlu kita tunaikan solat sunat qabliyatan dan ba'diyatan, zuhur, asar, maghrib, isyak. Akan tetapi subuh lain. Subuh solat fardunya memang 2 rakaat. Dah tak ada kasar dah. Memang 2 rakaat. Jadi kita sebenarnya tak kasarkan solat subuh. Jadi kita memang tunaikan solat 2 rakaat. Memang kemudian solat subuh ada ganjaran-ganjaran tertentu di mana solat 2 rakaat sebelum solat fardu subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka nescaya dengan demikian lakukan solat sunat sebelum subuh walau berada dalam keadaan musafir. Ada riwayat-riwayat yang lain di mana Nabi SAW pun tunaikan solat sunat sebelum subuh. Nokta yang lain dalam bab solat sunat sebelum subuh ini, sayugialah sebaiknya kalau dapat kita cuba istiqamah dengannya. Bukan kira musafir tak musafir, dalam negara pun senantiasa jangan tinggalkan solat sunat sebelum subuh. Bangun awal sikit, tunaikan 2 rakaat sebelum fardu subuh, solat sunat, lepas tu baru tunaikan solat fardu subuh. That 2 rakaat sebelum solat sunat, sebelum solat fardu subuh tu paling-paling pun makan 2 minit. Dah, 2 rakaat. Ringkas. Maka jangan kita tinggalkan. Namun walaupun kita katakan jangan kita tinggalkan solat sunat sebelum subuh tadi kerana pahalanya besar. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum solat fardu subuh tadi lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Satu kaedah yang perlu kita faham, walau bagaimana sekalipun pahala ganjaran solat sunat, pahala itu tidak akan melebihi daripada ganjaran solat fardu. Solat fardu pahalanya lebih besar daripada solat sunat. Kalaulah solat sunat sebelum solat fardu subuh, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya, nescaya solat fardu subuh pahalanya lebih besar daripada solat sunat sebelum subuh. Jangan kita nak kerjakan solat sunat sebelum subuh lalu solat fardu subuh tinggal. Tak boleh juga. Di sini. Kalau kita terbangun, katakan penat sangat, tersadar pada pukul 6.50. Tengok terbit matahari 6.58. Kita pergi toilet, ambil wuduk, keluar saja dan 6.54, 6.55. Tinggal 3 minit. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Akan tetapi kalau awak tunaikan solat sunat, tertinggal solat fardu subuh. Pada ketika itu, tinggalkan solat sunat. Lakukan solat fardu subuh. Tapi Ustaz, rugi. Pasal apa? Solat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kalau solat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya, seperti yang saya sebutkan, solat fardu lebih besar daripada ganjaran solat sunat. Dah tak ada sebutkan. Kalau solat sunat dunia dan segala isinya, solat fardu dah beyond that. Wallahu a'lam bissawab. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, beberapa perkara yang harus kita renungkan. Ada sebagian riwayat juga mengatakan selain daripada solat sunat sebelum subuh, walaupun dalam keadaan musafir, Nabi SAW tetap melakukan solat witir. Jadi kalau kita berada dalam keadaan musafir, kita seseorang yang suka beramal soleh, maka lakukanlah solat sunat sebelum subuh tadi jangan tinggal dan juga solat witir tetap kita laksanakan. Walau dalam keadaan musafir. Bagi mereka-mereka yang senantiasa ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat rindu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat minat dan suka untuk beribadah. Dalam musafir pun lakukan solat witir. Solat witir para jemaah yang dirahmati Allah, kalaulah dalam musafir seseorang
tak digalakkan, tak dituntutlah maksudnya untuk lakukan qabliyatan, ba'diyatan, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib dan sebagainya. Tetapi solat witir tetap dilakukan dalam musafir. Nescaya kalau kita ni tak musafir, lakukanlah, istiqamahkanlah solat witir. Saya yakin antara kita semua tunaikan solat witir semalam. Ya. Baik mereka-mereka yang di sebelah kiri saya, atau mereka-mereka di sebelah kanan saya, atau mereka-mereka yang berhadapan dengan saya. Semua solat witir. Alhamdulillah. Jadi kita tahu kawan-kawan kita mungkin hanya solat witir ketika bulan Ramadan. Tak apalah. Tapi kita solat witir hari-hari. Dapat buat 3 rakaat, lakukan 3 rakaat. Tak dapat buat 3 rakaat, penat sangat atau apa jua sebab, lakukan 1 rakaat. Lepas solat fardu isyak, kalau nak solat ba'diyah, lepas tu lakukan solat witir 1 rakaat. Dari dalam masjid kita ini, hampir semua di antara kita lakukan solat witir hari-hari. Kecuali 2 orang tak lakukan solat witir. Nak tahu siapa tu 2 orang? Daripada ramai-ramai kita ni, 2 orang tak lakukan solat witir. Siapa dia? Tanya diri kita. Kalau kita tak lakukan solat witir semalam, kita lah salah satu daripada 2 orang tu. Ramai-ramai kita odd one out. Remember? Daripada kita ni, 2 orang saja yang tak melakukan solat witir. Siapa dia? Kalau kita tak lakukan semalam, kita yang seorang. Lagi seorang siapa? Adalah agaknya teman kita yang lagi satu. Yang lain semua tunaikan. Maka jangan ketinggalan. Mulai hari ini, kita jangan jadi the 2 odd one out. Make sure kita pun lakukan solat witir bersama teman-teman yang lain. Ya? Alhamdulillah. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kita sambung perbincangan. Bermusafir pada hari Jumaat. Penulis mengatakan, tidak ada larangan bermusafir pada hari Jumaat dengan syarat sebelum masuk waktu solat Jumaat. Omar pernah mendengar seseorang berkata, seandainya sekarang ini bukan hari Jumaat, tentulah aku sudah berangkat bermusafir. Mendengar itu, Omar berkata, pergilah. Hari Jumaat tidak pernah menghalangi seseorang daripada berpergian. Abu Ubaidah pernah bermusafir pada hari Jumaat tanpa menunggu tibanya solat Jumaat terlebih dahulu. Imam Az-Zuhri hendak bermusafir di pagi hari Jumaat, lalu ada orang menegurnya. Maka jawabnya, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam safara yaumul Jumaat. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bermusafir pada hari Jumaat. Kenapa ada perbincangan di sini? Sebab ada kaul-kaul, ada sebagian pendapat yang melarang seseorang itu bermusafir pada hari Jumaat. Kerana hari Jumaat kita diwajibkan menunaikan solat Jumaat. Cuma kalau seseorang itu bermusafir pada hari Jumaat ataupun dia bermusafir sebelum hari Jumaat, lalu pada hari Jumaat dia berada di luar negara. Kita katakan bahawasanya solat yang boleh dikasarkan adalah solat yang 4 rakaat. Zuhur, asar, isyak. Bagaimana dengan solat Jumaat? Solat Jumaat 2 rakaat. Jadi dia tidak boleh dikasarkan. Kalau kebetulan seseorang itu berada di luar negara pada hari Jumaat, apabila seseorang itu berada di luar negara pada hari Jumaat, sebenarnya gugur tuntutan solat Jumaat. Antara orang-orang yang wajib solat Jumaat, siapakah dia golongan wajib ke atas dirinya mendirikan solat Jumaat selain daripada balighin aqil, seorang yang muslimin balighin aqilin, seorang Islam yang telah baligh, yang berakal. Antara syarat wajib solat Jumaat ke atasnya adalah dia itu bermukim. Kalau dia bermusafir, maka tak wajib ke atasnya solat Jumaat. Katakan kita berada di luar negara. Hari ini hari Jumaat. Adakah wajib kita tunaikan solat Jumaat? Jawapannya tidak wajib.
Akan tetapi Ustaz, saya berada di luar negara, masjid kat depan rumah dan member-member semua nak solat Jumaat. Kalau dengan demikian saya solat Jumaat okey tak? Tak wajib. Akan tetapi kalau awak tunaikan, sah. Tapi kalau awak tak tunaikan, memandangkan awak ni bermusafir, tidak berdosa. Alhamdulillah. Itu adalah golongan orang yang bermusafir. Dan dalam nokta tersebut, pernah kita sebutkan dahulu, definisi musafir. Siapakah yang dikatakan musafir? Musafir itu berapa lama? Adakah ia itu 3 hari, tidak termasuk hari masuk, hari keluar? Adakah 5 hari? Adakah dia 18 hari, 40 hari atau sebagainya? Itu adalah kaul ataupun masalah yang terdapat khilaf di antara ulama yang telah kita kupaskan sebelum ini. Ada ulama mengatakan selagi mana awak belum pulang ke luar negara, awak masih lagi dikira musafir. Maka alhamdulillah, perbezaan pendapat di sini telah kita mengetahui ada hikmahnya dan rahmatnya. Kerana apa? Seperti mana yang kita sebutkan sebelum ini, di negara kita contoh, ada ramai orang-orang Islam. Ada di antara mereka datang daripada luar negara untuk bekerja. Sama ada datang daripada Malaysia, sama ada datang daripada India, sama ada datang daripada Bangladesh atau sebagainya. Mereka ada di antara mereka kerja buruh kasar. Ada di antara mereka dapat peluang tunaikan solat Jumaat. Ada di antara mereka tak dapat peluang tunaikan solat Jumaat. Jadi kalau dia tak dapat tunaikan solat Jumaat, bagaimana? Kalau dapat peluang, alhamdulillah. Waktu cuti nak tunaikan, alhamdulillah. Tapi setiap minggu tak dapat tunaikan solat Jumaat, jadi macam mana? Pasal bos dia tak akan memahami, dia datang untuk bertugas. Alhamdulillah, ada juga pendapat mengatakan awak ini masih lagi bermusafir. Nescaya gugur tuntutan solat Jumaat. Alhamdulillah. Setidak-tidaknya beri juga keringanan atau jalan keluar bagi mereka-mereka yang buruh kasar atau sebagainya yang tidak berpeluang untuk tunaikan solat Jumaat kerana datang ke negara kita untuk mencari sesuap nasi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Dengan demikian para jemaah, habis perbincangan kita tentang solat qasar. Alhamdulillah. Ada soalan di sini, silakan. Kalau ada boleh kita kupaskan bersama sebelum kita masuk perbincangan di dalam masalah solat jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak, maka kita akan menyambung perbincangan. Hari ini kita akan sambung perbincangan di dalam masalah solat jamak. Sebelum ini telah kita kupaskan tentang solat qasar. Solat qasar seringkali orang kaitkan dengan solat jamak. Yuk kita solat jamak qasar. Yuk kita sedang bincangkan tentang bab solat jamak qasar dan sebagainya. Tetapi seperti mana yang saya telah kupaskan sebelum ini, sebenarnya dia itu dua perbincangan yang berbeza. Solat qasar ada syarat-syaratnya, solat jamak ada solat-solatnya. Ada sebagian perkara kita boleh jamakkan tetapi tak boleh kasarkan. Solat qasar hanya untuk bermusafir atau berada dalam ketakutan seperti solat dalam peperangan. Tetapi solat jamak tak semestinya dalam ketakutan. Tidak semestinya dalam peperangan. Tidak semestinya di dalam keadaan musafir. Dalam negara kita, kadang-kala kita boleh solat jamak. Baik. Hari ini kita menyambung perbincangan di muka surat 157. Bab menjamak dua solat. Penulis mengatakan, seseorang dibolehkan menjamakkan solat zuhur dengan asar, sama ada jamak takdim maupun jamak takhir. Begitu pula dibolehkan menjamak solat maghrib dan isyak jika terdapat suatu keadaan seperti berikut. Baik. Solat jamak ada dua jenis. Satu jamak takdim, satu jamak takhir. Pertama sekali, apabila kita katakan tentang solat jamak, solat apa yang boleh dijamakkan? Solat yang boleh dijamakkan adalah zuhur dan asar, maghrib dan isyak.
Bagi mereka yang sebelum ini tak pernah dengar, tak pernah bincangkan, tak pernah belajar tentang solat jamak, apa sebenarnya solat jamak? Solat jamak ini, contohnya, Zuhur pukul 1 suku, Asar 4.30, Maghrib 7 suku. Selalunya, dia kena tunaikan solat Zuhur pada waktu Zuhur, solat Asar pada waktu Asar. Begitu juga Maghrib pada waktu Maghrib, Isyak pada waktu Isyak. Akan tetapi, seseorang yang nak jamakkan solat, tiba-tiba waktu solat yang Zuhur sampai Asar atau Asar sampai Maghrib, tiba-tiba jadi extended, jadi lama masanya. Kerana apa? Dia boleh tunaikan solat Zuhur dan Asar tadi dalam waktu either sama ada Zuhur atau Asar. Jadi waktu solat, kalau tak Zuhur, kena tunaikan di antara 1 suku sampai 4 suku. Tetapi memandangkan dia dah jamak solat, waktu dia tunaikan solat Zuhur dan Asar tadi, anytime between 1 suku masuk Zuhur sampai 7 suku masuk Maghrib. Jadi Zuhur, bahasa orang awam lah ya, Zuhur dan Asar dia jadi member, merge together, yuk memandangkan kita dah member, dah sama-sama, kita boleh tunaikan solat anytime within any waktu, Zuhur atau Asar. Sama ada kita, okey, baik, kalau kita nak tunaikan, itu berarti kita jamak solat, itu berarti masuk waktu Zuhur pukul 1 suku. Terus kita tunaikan solat. Once kita tunaikan solat, memandangkan awak nak jamak, berarti awak tunaikan solat Zuhur, lepas Zuhur, terus kita tunaikan solat Asar. Pasal solat yang 2 waktu tu dah jadi ibadat seperti 1 waktu. Orang yang menjamakkan solat, 1 hari dia akan tunaikan solat ibarat seperti 3 kali solat. Subuh tak boleh dijamak. Zuhur dan Asar tunaikan sekali, together. Maghrib dan Isyak tunaikan sekali, together. Jadi dia jamakkan Zuhur dan Asar, maka solat dia dah merge extended timing. Dia boleh tunaikan solat Zuhur dan Asar anytime, sama ada pukul 1 suku atau dia nak tunaikan pukul 5.30. Katakan seseorang nak musafir, dia, kasar kita dah bincangkan, dia pun nak jamak katakan. Kalau dia nak musafir pukul 12.30 hari, dah masuk azan, dah masuk waktu belum? Belum masuk waktu. Memandangkan belum masuk waktu, kita pergi dulu. Nanti Zuhur, anytime kita dah ada extended timing. 1 suku sampai pukul 7 suku. Sampai tempat Terengganu. Pukul berapa? Oh, dah 5.30. Daripada pukul 12 sampai 5.30. Oh, bagus, Alhamdulillah. Kita boleh terus tunaikan solat Zuhur dan Asar. Tak berdosa. Pasal kita jamak. Maka dengan demikian, jamak itu ada 2 jenis. Satu disebutkan jamak takdim, satu disebutkan jamak takhir. Apa maksud jamak takdim? Apa maksud jamak takhir? Zuhur dan Asar. Kita katakan, solat Zuhur sebenarnya pada waktu Zuhur, solat Asar sebenarnya pada waktu Asar. Kalau kita tunaikan solat Zuhur dan Asar ini pada waktu Zuhur, pukul 2 petang, berarti solat Asar kita bring forward, tunaikan bersama Zuhur. Ini namanya jamak takdim. Solat Maghrib dan Isyak, kita tunaikan pukul 7.30. Waktu Maghrib, kita tunaikan Maghrib, lepas tu Isyak. Berarti solat Isyak kita takdimkan dia, kedepankan dia. Maka ini dinamakan jamak takdim. Akan tetapi, kalau kita tak kedepankan Asar, tetapi kita lewatkan Zuhur, kita tunaikan solat jamak Zuhur dan Asar pukul 5.30. 5.30 tu dah masuk waktu Asar. Berarti solat Zuhur ini kita tak solat Zuhur, kita takhirkan. Bahasa Melayu akhir. Kita takhirkan, lewatkan. Maka ini disebutkan solat jamak takhir. Kita Zuhur ini kita takhirkan. Jadi solat jamak takdim berarti kita takdimkan, kedepankan solat yang kedua. Itu namanya solat jamak takdim.
Kalau solat jamak takhir pula, yang solat pertama ini kita mengakhirkannya, kita takhirkannya, melewatkannya. Jadi solat jamak takhir. Sebab kadang-kadang orang pening, Ustaz, saya tak tahu masa satu takdim, masa satu takhir. Jadi kita dah tahu, ke depan kan kita takdimkan, takhirkan kita lewatkan. Akan tetapi, ada sebagian kita, Ustaz, saya ni dah belajar. Tetapi, ketika nak musafir selalulah, by then, dah lupa lah Ustaz, ni takdim ke, takhir ke. Saya ada berita gembira. Kita tak dituntut untuk mengetahui ini takdim ke takhir. Tak menjadi satu syarat untuk kita sebutkan sengaja aku tunaikan solat jamak takdim. Sengaja aku tunaikan solat jamak takhir. Kalau kita lupa, kita confuse antara takdim, takhir, ketepikan nama takdim dan takhir ini. Takdim dan takhir ini hanya disusun oleh ulama untuk kita faham. Sama ada kita nak takdimkan ke nak takhirkan. Yang penting ketika kita tiba nak solat, kita tahu kita nak solat jamak Zuhur dan Asar. Together. Ni jamak takdim ke takhir? Aku tak tahu, tak payah tahu. Aku tak tahu, tak payah tahu dan tak nak tahu. Aku tahu aku nak tunaikan solat Zuhur dan Asar together. Sah solat kita. Awak nak takdim ke takhir? Tak kisahlah. Walaupun katakan seseorang itu, dia solat Zuhur dan Asar pada pukul 2.30. Ini takdim ke takhir? Takdim ke takhir? Solat Zuhur dan Asar pukul 2.30. Takdim. Betul kan? Tetapi mulut dia terpleot sedikit. Khayal, ketika itu sengaja aku tunaikan solat Zuhur dan Asar takhir kerana Allah. Takhir, ini waktu Zuhur. Takdim sepatutnya. Tetapi dia khayal, sebut takhir. Sah solat dia. Sebab seperti saya katakan, perkataan, ungkapan, takdim, takhir tidak membawa kesan. Yang penting apa yang awak buat. Kalau awak tunaikan solat Zuhur dan Asar pada waktu Zuhur, itu takdim lahnya. Awak nak sebut takdim, tak nak sebut takdim, terpulang bagi awak. Tak menjadi satu syarat kena sebut perkataan takdim. Yang penting awak tunaikan solat Zuhur dan Asar pada waktu Zuhur atau Asar. Pas. Ya? Yang pasti dia tahu apa dia buat. Alhamdulillah. Faham ya? Yang penting kita musafir atau kita nak jamak Zuhur dan Asar, mesti tunaikan solat tersebut antara masuk waktu Zuhur sampai habis waktu Asar. Awak ada extended timing. Dulu Zuhur waktu Zuhur, Asar waktu Asar. Sekarang memandangkan dah jamak, masa pun extend together. Sama-sama. Sama juga dalam masalah solat Maghrib dan Isya. Alhamdulillah. Dah faham? Alhamdulillah. Dah tahu dah. Tak payah nak pening, tak payah nak bergaduh. Ini takdim ke nak takhir? Mana lebih afdal? Kalau kita sebelum musafir, belum masuk waktu, pergi. Nanti dalam perjalanan boleh tunaikan solat. Kalau dah masuk waktu kita sebelum musafir, dah pukul 1.30, solat dahulu. Alhamdulillah. Jadi dah solat, dalam perjalanan dah tak perlu solat, dah tak ada masalah. Sebelum musafir, nanti kita musafir pukul 12. Kadang-kadang boleh jadi bergaduh dengan kawan-kawan. Nak solat jamak takdim ke jamak takhir nanti Nak solat jamak takdim ke jamak takhir, tak kisahlah. Kita solat jamak nanti. Takdim ke takhir, tak kisahlah. Kita solat jamak. Kita stop sampai mana, masih ada waktu Zuhur, kita solat. Sampai stop satu tempat, Zuhur dah habis, masih ada waktu Asar, kita solat. Kita solat jamak. Tak kisahlah nak takdim atau takhir. Alhamdulillah. Tak dengar. Apa dia? Jadi ketika kita niatkan solat jamak Zuhur dan Asar. Alhamdulillah. Ustaz, ketika niat nak kena sebut sama jamak takdim, jamak takhir,
Saya sudah katakan perkataan jamak takdim dan jamak takhir tidak memberi kesan. Yang penting kita solat jamak. Kalau kita tak tahu takdim ke takhir ke, kita kalau orang tahu bahasa Arab, alhamdulillah tahu juga jamak takdim. Apa jamak apa? Jamak qadim apa? Akhir. Tak kisahlah. Jangan memberatkan, membebankan. Awak solat jamak full stop. Ada sebagian golongan nak tunaikan solat, perkataan jamak pun kadang-kadang lost. Apa ya? Jamak ke? Apa ya? Gitulah bunyi dia. Kalau awak tak tahu, maka tak mengapa. Sengaja aku tunaikan solat zuhur sama asar. Sama ada aku tunaikan solat zuhur beserta asar. Aku solat zuhur dan asar. Aku solat zuhur together with asar. Aku solat zuhur and asar sama-sama. Semua pas, niat kita ada untuk tunaikan solat bersama-sama. Namanya jamak. Perkataan jamak tu kita lupa, tak mengapa, kita faham zuhur dan asar bersama-sama. Alhamdulillah. Silakan. Jamak takhir. Kalau kita tunaikan solat jamak takhir, mana kita nak mulakan dahulu? Afdalnya kita mulakan zuhur dahulu, kemudian asar. Kita mulakan mana yang dahulu dulu, itu lebih afdal. Kecuali kalau kebetulan kita berada di satu tempat di mana imam tunaikan solat yang berbeza. Contoh, kita dalam perjalanan, kita nak solat jamak. Ingat, tak perlu tanya takdim atau takhir, sekatilah. Sampai kat masjid, kita belum solat maghrib dan isyak. Sampai masjid, terus dilaungkan azan isyak. Jadi kita nak tunaikan solat isyak dahulu. Aku belum solat maghrib. Jadi nescaya dalam hal sedemikian, kita boleh solat isyak, lepas tu kita solat maghrib. Terbalik pula. Selalunya, afdalnya, kita ikut urutan. Mana yang dahulu, didahulukan. Tetapi seorang yang pandai, sebenarnya apa dia boleh buat? Katakan dia sampai saja dah azan isyak. Betul kan? Dia nak jamak ni, dia azan isyak. Selalunya kalau azan isyak, jemaah akan solat qabliyah. Ketika jemaah solat qabliyah, dia terus solat maghrib. Lepas itu dilaungkan qomat, solat isyak, dan join bersama. Berarti maghrib dia solat sendirian, isyak dia berjemaah, diperbolehkan. Okay, alhamdulillah. Apakah jenis-jenis waktu-waktu, keadaan-keadaan di mana Nabi SAW pernah tunaikan solat jamak? Baik, di muka surat 157. Pertama, Nabi SAW pernah menjamakkan solat di Arafah dan juga di Muzdalifah. Para ulama bersepakat bahawasanya disunatkan menunaikan solat jamak takdim, solat zuhur dengan asar, iaitu mengerjakan pada waktu zuhur di Arafah. Menjamak solat takhir, maghrib dengan isyak, iaitu mengerjakannya pada waktu isyak di Muzdalifah. Hal ini berdasarkan pada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik. Mereka-mereka yang pernah tunaikan haji, ya, pada 9 hari bulan Zulhijjah, mereka akan mabit di Mina. Ya, bermalam di Mina. Kemudian, sebentar, pada 8 hari bulan Zulhijjah, mereka akan mabit di Mina. Kemudian, pada keesokannya, 9 hari bulan Zulhijjah, itu adalah hari Arafah. Mereka meninggalkan Mina di waktu pagi, lalu menuju ke Arafah. Sampai di Arafah, tunaikan solat di Arafah. Dijamakkan solat zuhur dan asar. Solat zuhur dan asar pada waktu zuhur. Jamak apa namanya? Jamak takdim. Tapi tak perlulah. Tak kisah. Yang penting kita jamakkan solat apabila sampai di Arafah. Nabi SAW, kalau ikut betul-betul sunnah, apabila Nabi SAW tinggalkan Mina, selepas waktu duha, dah terbit matahari sedikit, dah terang, Nabi SAW tinggalkan Mina, lalu pergi ke Arafah,
tetapi Nabi tak masuk di Arafah. Nabi berhenti di Namirah. Berhenti di Namirah, solat Zuhur dan Asar di Namirah. Kemudian selepas itu baru masuk ke Arafah. Pada hari ini kalau kita nak buat demikian agak sukar kalau nak berhenti di Namirah beramai-ramai kerana ada 2 juta jemaah tunaikan solat akan masuk di Arafah. Jadi mereka nak masuk Arafah diperbolehkan. Memandangkan sunnah Nabi SAW, Nabi masuk di Namirah, tunaikan Zuhur dan Asar di Namirah, kemudian baru masuk ke Arafah. Di Arafah itu dibina sebuah masjid. Namanya Masjid Namirah. Masjid Namirah ini kalau kita berada di Arafah berhati-hati. Kerana bahagian hadapan masjid itu berada di luar Arafah. Contohlah ya. Example, Masjid Qasim ini adalah Masjid Namirah. Kalau Masjid Qasim ini Masjid Namirah, bahagian 10 saf di hadapan ni katakan berada di Namirah. Kemudian yang belakang semua baru Arafah. Imam dan para jemaah yang tunaikan solat di bahagian saf di hadapan, kalau mereka tunaikan solat Zuhur dan Asar di Namirah, selepas itu tak boleh duduk. Mereka kena pergi belakang. Kerana kalau mereka duduk di situ sampai petang, mereka belum wukuf. Kerana masjid itu bahagian depan kawasan Namirah, bahagian belakang kawasan Arafah. Demikian. Kenapa dia buat demikian? Kerana Nabi SAW solat Zuhur dan Asar di Namirah. Sebab itu di luar Arafah. Di pinggir Arafah. Selepas solat baru masuk ke dalam Arafah. Jadi Nabi SAW tunaikan solat Zuhur dan Asar pada waktu Zuhur. Asar dah tak perlu solat. Ini disebutkan jamak takdim. 9 Zulhijjah, Nabi SAW wukuf di Arafah sampai terbenamnya matahari. Sebab itu mereka-mereka yang tunaikan haji berwukuf di Arafah, kerajaan Arab Saudi letakkan blocking. Tak boleh keluar Arafah sampai terbenamnya matahari. Sebab kalau tak letakkan blocking, nanti jemaah excited, tak ada yang tak faham, semua dah keluar lebih awal. Dia letakkan blocking. Jangan keluar Arafah. Nabi hanya keluar Arafah apabila telah terbenamnya matahari. Apabila telah terbenamnya matahari, baginda SAW dan para sahabat keluar Arafah menuju ke Muzdalifah. Persoalan, dah terbenam matahari, alangkah baiknya kita tunaikan solat jamak takdim. Maksud jamak takdim apa? Sebelum kita pergi Muzdalifah, kita solat maghrib dan isyak dahululah. Bukan, itu bukan sunnahnya. Sunnahnya walaupun telah masuk waktu, Nabi SAW terbenamnya matahari, terus tinggalkan Arafah, tuju ke Muzdalifah. Pergi ke Muzdalifah, sampai di Muzdalifah baru tunaikan solat jamak. Selalunya sampai di Muzdalifah dah masuk waktu isyak. Maka tunaikan sampai di Muzdalifah, sampai di sana tunaikan solat jamak, maghrib dan isyak pada waktu isyak. Yang disebutkan sebagai jamak takhir. Alhamdulillah saya berpeluang ketika kuliah dahulu, ketika musim haji, kita para pelajar tunaikan haji bersama-sama para hujaj. Dapat beberapa pengalaman, Alhamdulillah, dan pengalaman-pengalaman kami ni ketika di Arafah tu kita berjalan kaki. Berjalan kaki daripada Arafah pergi Muzdalifah. Jalan kakilah, Alhamdulillah. Perjalanan makan masa lebih kurang 2 jam, 2 jam setengah, bergantung pace yang kita jalan. Tetapi daripada Arafah pergi Muzdalifah, ketika dalam perjalanan beramai-ramai. Alhamdulillah. Semua dengan laungan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Talbiyah. Sampai di Muzdalifah. Alhamdulillah. Sampai di Muzdalifah 2 jam. 2 jam setengah. Sampai di Muzdalifah, tunaikan solat Zuhur dan Asar. Tunaikan solat Maghrib dan Isyak. Jamak takhir. Kemudian kita akan bermalam di Muzdalifah. Pada ketika itu, siapa yang naik kenderaan, kadang-kadang belum keluar Arafah lagi.
Siapa yang berjalan kaki, alhamdulillah dah sampai. Siapa yang naik kenderaan, kadang-kadang belum sampai Muzdalifah. Siapa yang berjalan kaki, kadang-kadang dah sampai Muzdalifah. Pasal jam. Daulah biasa waktu tu kan semua jam. Alhamdulillah. Jadi ramai yang jalan kaki ni selalunya bersama-sama kita akan dapat lihat orang-orang mereka daripada third world country lah, yang daripada Pakistan, daripada India, daripada Bangladesh, beramai-ramai, ada juga daripada UK, daripada mereka yang nak cari dapat penghayatan. Yang naik bas kadang-kadang tak dapat keluar daripada Arafah. Pasal yang sini-sini semua mereka tak beli package. Mereka musafirnya package. Jadi kerana mereka murahlah package-nya kan, tak perlu hotel 5 bintang, tak perlu tu semua. Jadi alhamdulillah kita dah sampai dan bermalam di Muzdalifah. Masa berbeza, keadaan berbeza. Setiap tahun pihak Arab Saudi pun mempertingkatkan perkhidmatan hajinya, walhamdulillah. Tetapi perbincangan kita di sini adalah kita tunaikan, Nabi SAW pernah tunaikan solat jamak takdim, mendahulukan zuhur, tunaikan zuhur dan asar pada waktu zuhur. Dan Nabi juga pernah tunaikan jamak takhir, tunaikan solat maghrib dan isyak pada waktu isyak di Muzdalifah. Itu perbincangan kita. Jadi apakah waktu-waktu atau perkara-perkara, contoh-contoh di mana Nabi SAW pernah menjamakkan solat? Pertama di Arafah dan juga di Muzdalifah. Baik. Bilakah waktu yang lain Nabi SAW pernah menjamakkan solat? Rasulullah SAW pernah menjamakkan solat juga ketika musafir. Jadi ketika musafir boleh jamak solat. Ustaz, tadi kan kita dah bincangkan tentang musafir. Tadi perbincangan kita adalah bab qasar. Seperti yang saya katakan, jamak dan qasar tak sama. Dua perkara berbeza. Jamak, qasar. Qasar hanya musafir. Jamak ketika di Arafah, di Muzdalifah, Nabi jamak ketika musafir. Dan ada waktu-waktu yang lain juga yang Nabi SAW menjamakkan solat, akan kita kupaskan. Tetapi musafir adalah salah satu sebab yang dibolehkan untuk menjamakkan solat. Di muka surat 157 penulis mengatakan, menjamak dua solat ketika musafir pada salah satu waktu daripada kedua solat tersebut menurut sebilangan ulama adalah dibolehkan. Sama ada dilakukan ketika sedang singgah ataupun masih dalam perjalanan. Dari Muaz bahawasanya Nabi SAW kana fi ghazwati Tabuk, Rasulullah SAW dalam suasana peperangan Tabuk, baginda menjamak solat zuhur dan asar jika keberangkatannya sesudah tergelincir matahari. Kalau Nabi berangkat dah masuk zuhur, Nabi tunaikan solat zuhur dan asar jamak takdim, memandangkan dah masuk waktu. Tetapi apabila berangkat sebelum matahari tergelincir, tetapi kalau Nabi berangkat sebelum masuk zuhur, maka solat zuhur diundurkan dan kemudian dijamakkan bersama asar. Kalau Nabi solat berangkat sebelum masuk waktu zuhur, maka Nabi undurkan zuhur. Later boleh buat. Berarti Nabi solat jamak takhir. Begitu pula dengan solat maghrib. Jika baginda berangkat sesudah matahari terbenam dan masuk maghrib, baginda menjamak solat maghrib dengan solat isyak pada waktu maghrib. Tetapi jika keberangkatannya sebelum matahari terbenam, berangkat sebelum masuk maghrib, maka baginda mengundurkan solat maghrib. Nabi akan solat maghrib beserta isyak pada waktu isyak, yakni jamak takhir. Alhamdulillah. Jadi kita boleh ikut perkara-perkara sedemikianlah, bergantung kepada waktu kita nak berangkat bila. Dari Quraib, dari Ibnu Abbas pula katanya, maukah aku ceritakan tentang cara solat Rasulullah SAW semasa di dalam perjalanan? Nak tak? Beliau mengatakan dia ceritakan tata cara Nabi SAW tunaikan solat ketika dalam perjalanan. Kami jawab, boleh. Beliau mengatakan, jikalau Nabi SAW masih berada di rumahnya dan matahari sudah tergelincir, yakni dah masuk zuhur, maka baginda menjamak solat zuhur dan asar sebelum berangkat. Tetapi jika matahari belum lagi tergelincir, yakni belum masuk zuhur, baginda terus berangkat sehingga apabila masuk waktu asar sudah tiba, baginda berhenti dan jamak zuhur dan asar. Begitu pula jikalau baginda masih berada di rumahnya ketika matahari sudah terbenam, yakni dah masuk maghrib,
baginda menjamakkan solat maghrib dan isyak pada waktu maghrib. Tetapi jika waktu maghrib belum tiba dan baginda perlu berangkat, maka baginda terus berangkat dan apabila masuk waktu isyak, baginda berhenti menjamakkan solat maghrib dan isyak. Jadi di sini kita dapat lihat bagaimana perkara-perkara yang boleh dilakukan. Jadi kita tak perlu tunda keberangkatan kita lah. Kita bergantung di mana kita berangkat tu bila waktunya, sebelum atau sesudah masuk waktu zuhur atau belum. Bahkan Imam Syafi'i ada menyebutkan, jika berangkat sebelum matahari tergelincir, yakni sebelum masuk waktu zuhur, baginda mengakhirkan solat zuhur sehingga kemudian dijamak dengan waktu asar, antara zuhur dan asar. Dan beliau menambah lagi, menjamak dua solat disebabkan musafir merupakan antara amalan yang biasa diamalkan di kalangan sahabat dan para tabi'in. Jadi ini menunjukkan bahawasanya Nabi SAW ketika musafir, baginda memang menjamakkan solat. Jadi ketika kita bermusafir, kita bukan hanya boleh kasarkan solat, kita juga boleh jamakkan solat kita. Di dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik meriwayatkan daripada Mu'adz bahawasanya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam Jadi baik, peperangan Tabuk tadi telah kita kupaskan. Imam Syafi'i berkata, perkataan pergi dan masuk menunjukkan bahawasanya Nabi SAW sedang singgah dan di suatu perjalanan. Setelah menyebut hadis ini, Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni berkata, menurut Ibnu Al-Bar, hadis ini adalah sahih dan sanadnya kuat. Menurut ahli sejarah, peperangan Tabuk terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Dalam hadis ini terdapat suatu keterangan yang tegas dan alasan yang kuat untuk menolak pendapat bahawasanya menjamak dua solat tidak dibolehkan kecuali apabila betul-betul sedang dalam perjalanan. Jadi hadis-hadis ini semua menunjukkan dibolehkan menjamakkan solat ketika di dalam perjalanan. Ustaz, perjalanan macam mana? Jawapannya perjalanan bagaimana sekalipun kita boleh menjamakkan solat selagi mana bukan perjalanan maksiat. Perjalanan sama ada kita nak tunaikan umrah, sama ada nak tunaikan haji, sama ada nak tunaikan hajat-hajat tertentu, nak ziarah family ataupun nak pergi honeymoon sekalipun, kita boleh menjamakkan solat. Tetapi tidak boleh menjamakkan solat kalau katakan kita dalam perjalanan nak pergi mana? Yuk kita pergi Las Vegas ataupun kita pergi Genting Highland, nak pergi kasino dia lah. Nak pergi kasino pasal nak berjudi kat sana. Tak boleh jamakkan solat. Kerana perjalanan maksiat. Tetapi kalau kita nak pergi Genting Highland pasal ada baru buka Wonderland kat situ, amusement park dia, boleh silakan. Kita nak pergi amusement park, nak pergi happy-happy sekalipun, boleh jamakkan solat kita insya-Allah. Muka surat sebelah, perenggan kedua. Baik. Sebelum itu, ada sebagian ulama mengatakan atau sebagian kitab kita ada menjelaskan, apabila kita nak menjamakkan solat, kita kena niatkan pada waktu pertama. Maksudnya kita nak jamak takhir, zuhur, asar. Ketika waktu zuhur itu, kita kena jatuhkan niat. Kita tersedar, aku nak jamak. Itu juga ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan dituntut, ada juga ulama yang mengatakan tak dituntut. Katakan kita dalam perjalanan, tiba-tiba masuk waktu zuhur, kita pun tertidur. Tertidur sampai masuk waktu asar. Tadi dalam waktu zuhur aku lupa pula nak jatuhkan niat jamak. Macam mana? Boleh. Dia lupa ke atau sebagainya, dia perbolehkan. Sebagian ulama tidak mensyaratkan. Ya. Disebutkan di sini. Muka surat 160. Niat tidak menjadi syarat dalam menjamak atau mengkasarkan solat. Ini niat pada waktu yang pertama tadi.
Ibnu Taimiyah ada menegaskan bahawasanya ini merupakan pendapat jumhur ulama, tidak diwajibkan niat pada solat yang pertama. Kata beliau, Nabi SAW tatkala mengerjakan solat jamak dan kasar, tidak menyuruh para sahabatnya supaya berniat jamak atau kasar. Pastinya baginda berangkat dari Madinah menuju Mekah dengan mengkasarkan solat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat tanpa dijamak. Kemudian baginda mengerjakan solat zuhur di Arafah, tetap tanpa memberitahukan yang baginda akan mengerjakan solat asar setelah zuhur itu. Ketika itu baginda terus mengerjakan zuhur dengan solat asar bersama-sama para sahabat. Dengan demikian mereka tidak berniat untuk jamak, padahal mereka melakukan jamak takdim. Demikian pula ketika berangkat daripada Madinah, beliau mengerjakan solat asar dengan para sahabat di Zulhulaifah sebanyak 2 rakaat dan tidak menyuruh mereka supaya berniat kasar. Ya, jadi maksudnya kadang-kala kita nak tunaikan solat jamak. Ketika kita tunaikan solat, Allahu Akbar. Ustaz lupa Ustaz nak jatuhkan niat jamak. Jadi penulis mengatakan ada perbincangan di antara para ulama, sebagai contoh Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahumullah mengatakan tidak dituntut, tidak diwajibkan jatuhkan niat jamak tadi, maka diperbolehkan juga dia jamak walaupun pada solat pertama tadi dia terlupa nak sebutkan jamak zuhur dan asar. Ada sebagian ulama katakan kita kena jatuhkan niat jamak tu at least sebelum kita beri salam pada solat pertama. Tetapi tidak mengapa, kalau kita boleh niat jamak pada awalnya adalah lebih baik. Sebelum kita takbiratul ihram, sengaja aku tunaikan solat zuhur dan asar jamak kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Solat zuhur kemudian asar. Tetapi katakan kita tak tahu, kita terlupa. Kita tunaikan solat zuhur. Lepas beri salam, member kata, awak tak niat jamak. Kita lepas ni jamak sekali. Aku lupa niat. Boleh terus jamak sekali. Walaupun pada solat zuhur tadi, dia lupa nak letakkan niat jamakkan zuhur dan asar. Berkaitan hukum mengerjakan secara berturut-turut kedua-dua solat yang dijamak, Ibn Taymiyah berkata, mengikut pendapat yang kuat, dia sama sekali tidak menjadi syarat sama ada solat tersebut dikerjakan pada waktu solat yang pertama ataupun yang kedua. Sebab tidak ada ketentuan mengenai masalah di dalam syarak. Lagipun memperhatikan sekaligus melaksanakan agar solat yang dijamak dikerjakan secara berturut-turut tentunya menjadi penghalang bagi tercapai keringanan yang diinginkan oleh agama. Imam Syafi'i berkata, jika seseorang mengerjakan solat maghrib di rumahnya dengan niat jamak, kemudian pergi ke masjid untuk mengerjakan solat isyak, maka perbuatan seumpama ini juga diperbolehkan. Sebaiknya apabila seseorang itu jamakkan solatnya, sebaiknya dia solat zuhur, kemudian masuk asar. Terus tunaikan solat asar. Sejurus selepas solat zuhur. Itu yang paling baik. Akan tetapi, katakan seperti mana senario yang saya sebutkan. Dia dalam perjalanan sampai masjid dah azan isyak. Dia niat solat maghrib dahulu. Selepas solat maghrib, Bilal belum qomat. Ini ada in between masa yang agak panjang, 5 minit. Boleh ke? Jawapannya diperbolehkan. Dia dah solat maghrib, kemudian dia akan join solat isyak jamak, insya-Allah. Demikianlah beberapa perkara yang telah dapat kita kupaskan di dalam masalah solat jamak dan kasar. Kita telah belajar bahawasanya solat jamak diperbolehkan ketika di Muzdalifah dan di Arafah. Solat jamak diperbolehkan ketika seseorang itu dalam perjalanan. Apakah sebab-sebab yang lain diperbolehkan solat jamak? Dalam kitab-kitab kita katakan kita diperbolehkan solat jamak ketika hujan. Konteks Singapura ketika hujan boleh jamakkan solat tak? Katakan kita berada kat rumah cuti sekolah, public holiday. Kat luar hujan, boleh solat jamak tak? Boleh jamak ke tak boleh jamak ni sekarang? Hujan. Dalam kitab dia kata hujan boleh jamak. Jadi awak hujan pun tak hujan pun awak memang kat rumah. Jadi bagaimana perbincangan ulama dalam bab itu? Atau satu lagi masalah, seseorang katakan dia nak menjamakkan solatnya disebabkan dia perlu duduk peperiksaan. Peperiksaan mula jam 7, habis jam 9 malam. Maghrib 7.30. Jadi bagaimana? Dia tak boleh masuk lewat ataupun tak boleh keluar in between.
boleh tak dijamakkan solatnya? Ataupun seseorang wanita perlu pergi scanning, nak kena test, nak kena scan baby atau sebagainya, sampai di hospital, doktor letakkan macam-macam wire, kemudian habis zuhur, habis asar. Jadi macam mana? Boleh tak sebelum aku keluar rumah, aku solat jamak dulu? Sebab lepas scan semua kadang-kadang dah tak habis, dah tak sempat nak solat asar. Jadi kaedahnya, apakah sebab-sebab yang diperbolehkan solat jamak dalam keadaan bukan musafir dalam negara kita? Boleh tak seseorang itu tunaikan solat jamak dalam negara? Jawapannya boleh. Boleh tunaikan solat jamak walaupun kita dalam negeri kita dengan syarat-syarat tertentu. Apakah syarat-syaratnya akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Sebelum saya menutup majlis, saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara ingin kita bincangkan, boleh kita kupaskan bersama. Silakan para jemaah. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ditanya melalui online. Jadi kita cuba tengok ya satu persatu kalau ada. Puan Zaliha Zaid Ahmad bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh lakukan solat takdim, zuhur dan asar kerana saya masuk operation theater jam 2 petang. Seseorang itu yang masuk operation theater jam 2 petang, apabila dia nak keluar rumah, dia boleh tunaikan solat jamak zuhur dan asar. Tetapi tidak boleh qasar. Kalau dia masih berada di rumah, Alhamdulillah. Kalau dia dah sampai di hospital lebih awal, zuhur pukul 1 suku, jadi dia berwuduk, kemudian masuk waktu zuhur, dia tunaikan solat jamak zuhur dan asar. Sebelum masuk operation theater diperbolehkan. Hujah-hujahnya akan kita bincangkan pada pertemuan akan datang, seperti mana yang telah saya sebutkan tadi. Tetapi secara ringkas, diperbolehkan bagi orang sedemikian. Samsuri Hashim bertanya, Ustaz, boleh tak dilakukan solat witir secara berjemaah di rumah selain bulan Ramadan? Solat witir boleh tunaikan solat berjemaah. Ada sebahagian solat-solat sunat disyariatkan berjemaah, ada sebahagian solat-solat sunat tidak disyariatkan berjemaah. Solat-solat sunat yang memang disyariatkan diperbolehkan solat berjemaah adalah solat-solat sunat malam, qiyamul lail. Sebagai contoh, solat tarawih. Sebagai contoh, solat witir. Sebagai contoh, solat qiyamul lail. Boleh berjemaah. Solat sunat yang tidak boleh berjemaah adalah sebagai contoh, solat-solat yang sebelah siang. Solat duha, kita tak disyariatkan berjemaah. Atau solat qabliyatan, ba'diyatan, tidak disunatkan berjemaah. Solat sunat yang sebelah siang yang kita disunatkan berjemaah adalah solat hari raya. Sebagai contoh. Ataupun kita solat istisqa, yakni solat minta hujan dan sebagainya. Orios ZN bertanya, boleh tak solat witir selepas solat tahajud? Boleh tak solat witir selepas solat tahajud? Apabila seseorang itu selepas bertahajud, berqiyamul lail, maka dia diperbolehkan solat witir untuk menutup solat malam tadi dengan syarat dia belum solat witir selepas isyak. Seseorang yang telah pun solat witir selepas isyak atau selepas solat tarawih, kemudian dia solat tahajud, dia tak perlu solat witir lagi. La witrani fil lail. Tiada dua witir pada satu malam. Puan Rohani Hasan bertanya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara niat solat yang kedua? Cara niat solat yang kedua sebagai contoh solat asar, sengaja aku tunaikan solat asar kerana Allah Ta'ala. Jamak, takdim atau takhir, itulah niat seperti biasa, sengaja aku tunaikan solat asar. Kalau qasar, nak sebut qasar, silakan. Kalau solat isyak, jamak atau takdim, sengaja aku tunaikan solat isyak. Walaupun kita tak menyebutkan jamak atau sebagainya, maka diperbolehkan kerana kita telah mengetahui kita sedang tunaikan solat jamak kerana kita tunaikan solat asar pada waktu zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, kalau tiada apa-apa yang lain, sampai di sini saja pertemuan kita.
segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah, minggu hadapan kelas kita seperti biasa insya-Allah. Minggu hadapan adalah 5 hari bulan. 12 hari bulan kita akan cuti kerana sempena Hari Raya Haji, Hari Kurban dan juga Hari Tashrik. Kerana saya pun tak ada di Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.